والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، muslimin hadirin tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini, hari Jumaat yang juga di bulan yang penuh dengan keberkatan dan kebaikan ini, bulan Zulhijjah, dan kita berada di awal 10 Zulhijjah yang memiliki keistimewaan-keistimewaannya yang tersendiri sebagaimana yang diceritakan kepada kita berbanding hari-hari yang lain pada bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa atau kama qal." Yang bermaksud, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak-anak Adam pada hari nahar, yakni pada hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai dan dikasihi oleh Allah selain daripada ibadah menumpahkan darah binatang korban. Maka sesungguhnya ia, yakni binatang korban itu, akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah, yakni kepada redha Allah, sebelum ia jatuh mencecah bumi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan kepada kita di antara amalan yang paling afdal untuk kita lakukan pada hari Idul Adha yang akan kita sambut seminggu daripada hari ini, yakni pada hari Jumaat depan, iaitulah ibadah menumpahkan darah sembelihan korban dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kepada kita untuk mengorbankan sebahagian kecil daripada harta yang diberikan kepada kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kita korban seluruh harta benda kita, tapi Allah hanya minta kita korban sebahagian kecil daripada harta kita sahaja. Sebab itulah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukum melaksanakan ibadah korban ini adalah suatu sunnah muakkadah, makna sunnah yang sangat-sangat dituntut untuk kita melaksanakannya. Maka mintalah kepada Allah kekuatan agar diberikan kepada kita kekuatan, keazaman untuk melaksanakan ibadat korban. Walaupun pada tahun-tahun yang lalu mungkin kita dah buat dah tiap-tiap tahun,
Tahun lepas pun kita dah buat, tahun lepas balik sana pun kita dah buat. Tahun ni kita minta kekuatan daripada Allah, masa masih ada, ruang dan peluang masih ada. Ibadat yang hanya tertentu selama 4 hari sahaja dalam setahun. Pada hari 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang kita tak boleh dapat kelebihan ibadat korban ni pada hari-hari yang lain selain daripada 4 hari ni. Maka rugi sangat-sangat kalau kita tak merebut peluang yang ada ini, sedangkan kita ada rezeki yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab itulah waktu kita sembelih korban, waktu kita tengok binatang korban kita disembelih, kita berdoa kepada Allah, Allahumma hadhihi minka, ya Allah, binatang korban ini adalah dengan rezeki daripadamu. Aku boleh buat korban pada hari ini ya Allah, 1 bahagian, 2 bahagian, sekok kambing, sekok lembu, dengan sebab rezeki yang kau berikan padaku. Wa ilaika, dan hari ini aku buat korban kerana-Mu ya Allah, makna aku kembalikan kepadamu. Fataqabbalha minna, tolong terima ibadat korban yang kami buat pada hari ini ya Allah. Kama taqabbalta, seperti mana engkau telah menerima korban yang dilakukan min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekasihmu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berdoa pada Allah agar Allah terima hak korban yang kita buat tadi ni, sebagai tanda kita syukur kepada Allah dan meneruskan gerak korban yang dimulakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan kita juga dituntut untuk menjaga perkara-perkara yang disunatkan kita jaga, bermula daripada masuk 1 Zulhijjah lagi, bagi mereka yang bercadang untuk melaksanakan korban. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, apabila masuk 10 awal, 10 Zulhijjah, 10 hari awal, mana bila masuk Zulhijjah sampailah hari 10, sampai masuk Zulhijjah. Apabila masuk Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu berazam atau bercadang nak melakukan ibadat korban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan juga bulu-bulu di badannya. Mana bagi kita yang bercadang nak buat ibadat korban, sunat kita menyimpan rambut dan juga bulu-bulu di badan serta kuku kita, sehinggalah kita selesai menjalankan atau menyembelih ibadat korban kita. Ini di antara perkara-perkara ta'abbud, kehambaan kita. Mesti ada sebab dan hikmahnya kenapa Nabi pesan lagu tu kat kita. Kita buat dengan penuh keyakinan, maka ianya menjadi ibadat kepada kita. Walaupun sunat, bukan tak boleh, kerak boleh, makruh kalau kita bercadang nak buat korban. Korban kita sah juga. Walaupun makruh di sisi mazhab kita, tetapi adalah sunat bagi orang yang bercadang nak melaksanakan ibadat korban ni, tidak memotong dan mencabut atau mencukur apa-apa yang di badan, kuku, rambut, bulu dan sebagainya. Ni di antara benda-benda yang kita boleh buat. Selain daripada benda-benda lain yang kita patut buat, hadir pada tempat sembelihan. Kalau kita mampu sembelih sendiri binatang korban kita. Kalau kita tak mampu sembelih, berikan wakil pada orang lain untuk melaksana sembelihan korban kita. Daging yang kita dapat daripada korban, kita ambil 1/3, makan beda, ambil keberkatan, mudah-mudahan ada barakahnya, ada kebaikannya. 1/3 kita sedekahkan pada fakir miskin, 1/3 kita hadiahkan pada jiran tetangga kita yang kaya dan sebagainya untuk menghubungkan silaturahim. Ataupun nak sedekah pabrik pun silakanlah. Bila kita buat benda-benda ni semua, kita sanggup korbankan sebahagian daripada harta kita untuk pada jalan Allah, mengajak kepada kita supaya buang dalam diri kita ni jangan ada sifat bakhil, kedekut dengan harta. Sebab bakhil ni sangat-sangat membinasakan. Syuh makna bakhil, kedekut. Kikir dalam kitab-kitab Jawi lama dia istilahkan sebagai kikir. Kedekut sampai tak mau buat langsung kebajikan. Ini yang membinasakan. Sebab itulah Nabi sebut pada kita, tiap-tiap hari ada 2 malaikat turun ke bumi berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafa,
Ya Allah, berikan kepada orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan-Mu ni khalafa, ganti hak lebih baik. Orang yang jenis pemurah ni, yang suka menderma, yang suka bersedekah, yang rajin buat korban, yang rajin buat infak jariah dan sebagainya, Engkau gantikan kepada dia harta yang lebih baik daripada hak dia beri, hak dia sumbang, hak dia nafkah, hak dia infak. Tiap-tiap hari Nabi kata ada malaikat turun berdoa pada Allah. Beruntunglah orang yang ambil kesempatan ni. Malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada harta-harta orang yang kedekut ni kebinasaan. Sampai kedekut, duit bukan tak ada. Tapi mulut ni duk tak ada. Tak buat korban tu ni. Tak ada lagi harta ni. Padahal duit berlambak-lambak. Bukan sekat berlambak cukup lepas nak buat korban. Boleh sangat-sangat. Tapi berasa sayang kedekut. Hak tu yang kita nak buangnya. Kalau dengan sedikit harta pun kita tak boleh nak buat ibadat korban pada jalan Allah, bukan untuk orang lain, untuk kita. Yang akan mari pada hari kiamat, pahala amalannya siapa dapat manfaat? Kita. Walaupun daging sembelihan korban tadi kita sedekah ke orang perhabis, makanlah 700 setengah, 1000 kita sedekah ke orang. Bukan senang tuan-tuan, nak buang tu. Tapi kalau boleh buat, Allah janjikan ganti hak lebih baik. Sebab tu Allah kata, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah beli daripada orang-orang beriman ni diri mereka, harta mereka. Orang yang berjihad pada jalan Allah sampai mati syahid, orang yang infak harta pada jalan Allah sampai habis harta, Allah kata aku beli. Bukan saja-saja, aku beli bi anna lahumul jannah, aku janjikan keuntungan syurga. Hampa tak usah bimbang. Walaupun hampa habis duit infak pada jalan Allah, aku beli. Makna bila beli ada keuntungan. Apa keuntungannya? Syurga. Maka kata ulama, inilah jual beli hak paling mulia. Kerana yang menjualnya orang-orang yang beriman, yang membelinya adalah Allah, dan keuntungannya adalah syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rugi sangatlah bila kita ada ruang dan peluang. Allah beri kesempatan pada kita. Ramadan baru-baru ni kita tak boleh nak buat ibadat sempurna macam mana sebelum-sebelumnya. Nak i'tikaf di masjid pun tak boleh, nak tarawih pun tak boleh, nak buka puasa di masjid pun tak boleh. Kita dah merasai dah bagaimana ketatnya kehidupan, sempitnya kehidupan kita. Dalam suasana PKP baru-baru ni, sampai nak pergi ke mana pun tak boleh, nak keluar pun tak berani, nak cari makan pun tak berani. Kerana apa? Kerana tak boleh keluar. Buat ibadat pun sekadar di rumah, nak i'tikaf di masjid pun tak boleh. Ni Allah beri kelapangan sikit dah. Allah beri kelapangan, kebebasan. Kerajaan pun dah umum boleh buat korban dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Kita ikutlah, rebut peluang. Jangan duk kata dah lapang, tengok tahun depan pula lah kot. Tahun depan tak tahu kuman apa lagi nak mai, kita pun tak tahu tuan-tuan. Tahun ni COVID-19, tahun depan COVID-20 kita pun tak tahu. Wal'iyazubillah. Tapi kita tak tahu. Maka orang yang cerdik dia akan bersiap sedia dah. Batu sahabat kata, khudh min sihhatik limaradik. Ambil peluang masa kamu masih sihat sebelum datang sakit kamu. Sebelum mari sakit, ulun buat ibadat, ngaji, bagi alim, bagi pandai, bagi erti. Sebelum datangnya masa sempit, masa kita lapang, ulun buat ibadat bagi cukup. Kalau masa sakit, masa sihat kita duk buat ibadat tak berhenti dah. Masa sihat ni masjid tak nak tinggal, Quran baca, malam pun bangkit tahajud. Masa sihat. Tiba-tiba satu hari sakit, tak boleh, nak bangun malam pun tak boleh, nak main masjid pun tak boleh. Nabi kata Allah bagi pahala, walaupun dia tak bangun malam, tak baca Quran, tetap Allah beri pahala kepada dia. Kerana dia tak buat tu bukan kerana dia tak mau buat, tapi kerana dia sakit. Kalau dia sihat, macam mana dulu sahih dia buat, pasal masa sihat dulu dia tak nak tinggal. Ni untungnya orang buat ibadat masa sihat. Boleh buat dengan sempurna. Ibadat yang kita duk buat istiqamah masa sihat kita tu, tiba-tiba sakit tak boleh buat, walaupun tak buat tetap Allah bayar pahala juga. Pasal apa? Pasal masa sihat dulu hang tak nak tinggal. Ni hang tinggal pasal apa? Pasal hang sakit.
Kalau hang sihat sahih hang buat. Subhanallah, pemurahnya Allah nak beri pada kita tuan-tuan ni. Inilah di antara ruang dan peluang yang Allah berikan kepada kita untuk kita sama-sama rebut dan kita ambil. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, lagi satu perkara yang kita kena ingat, kita akan sambut hari Khamis ni, kita akan sambut hari yang kita panggil hari Arafah. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, dia akan melaksanakan ibadat kemuncak dalam ibadah haji, yakni wukuf di Arafah. Kita yang tak melaksanakan ibadah haji ini, disunatkan kepada kita untuk melaksanakan puasa yang dipanggil puasa hari Arafah pada hari 9 Zulhijjah. Puasa tu sehari saja, tapi kelebihan tu besar Allah beri pada kita. Bahkan dalam bulan Zulhijjah ni boleh kita puasa daripada 1 Zulhijjah lagi, 1, 2, 3 sampai 9. Sebab Allah sebut dalam Quran, wal fajr wa layalin ashr, Allah bersumpah dengan 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah, kerana dia memiliki keistimewaan dia. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga lainnya, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa pada hari Arafah, pada hari 9 Zulhijjah yang kita panggil hari Arafah, hari 8 kita panggil hari Tarwiyah, 8 Tarwiyah, 9 Arafah, hari 10 kita panggil hari Nahar, 11, 12, 13 dipanggil hari-hari tasyrik. Puasa pada hari Arafah ini, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa yang setahun sebelumnya, dosa-dosa kecil kita. Setahun hak sebelum, daripada 9 tu sampailah ke 9 Zulhijjah yang sebelumnya, wassanata allati ba'dah, dan juga Allah ampun dosa-dosa yang setahun akan datang. Subhanallah. Apa makna dosa akan datang kita tak buat lagi, Allah ampun? Mana Allah pelihara kita daripada terlibat dengan dosa. Puasa sehari je, daripada pukul subuh pun lewat dekat pukul 6, pukul 7.30 kita buka, lebih kurang 13-14 jam saja. Tapi kelebihan yang Allah janji kat kita tu besar. Ampun dosa-dosa yang telah lalu setahun, ampun dosa-dosa yang lagi akan datang setahun. Dengan makna Allah pelihara kita daripada terjebak dengan dosa. Allah beri peliharaan pada kita hanya dengan sehari kita melaksanakan ibadat puasa tadi ni. Sebab tu bulan Zulhijjah, lebih-lebih lagi awal Zulhijjah 10 ni, dia besar sungguh. Sebab dalam dia lah terkandungnya semayang. Memang semayang ni mana-mana pun ada. Lepas tu pula dalam dia, dalam bulan Zulhijjah ni juga 10 awal ni, 9 awal, hari awal ni kita dituntut puasa dengan puasa sunatnya, dituntut menghidupkan malamnya. Dalam bulan Zulhijjah ini jugalah terkandungnya ibadah haji yang kita tak boleh buat pada bulan-bulan lain. Pi Mekah bulan lain boleh buat umrah, nak buat haji tak boleh, kerana dia ada masa-masa dan bulannya. Al-hajju ashhurum ma'lumat, hari dan bulan yang tertentu. Dalam bulan ni juga terkandungnya ibadat korban yang kita tak boleh buat pada bulan-bulan lain. Kalau sembelih juga pun jadi sembelihan biasa, tak dapat kelebihan korban ni. Betul, orang yang faham tentang kelebihan ni dia akan rebut. Banyakkanlah bersedekah. Kita ada duit lebih, orang nak buat majlis buka puasa. Tadi masjid pun umum, Tuan Syekh Usaha pun umum, hari 9 Zulhijjah ni ada majlis buka puasa. Kita puasa-puasa dah, beri pula jamuan makan pada orang buka puasa. Hari 9 Zulhijjah ni tak boleh buat banyak benda. Beli buah kurma, beli elok sikit, jangan beli hak keras lempak. Cermin pun pecah, belilah mahal sikit. Ada duit lebih, tak mampu banyak sikit, tak mampu beli air mineral pun cukup lah. Besar kelebihannya kita beri makan pada orang yang berbuka puasa untuk dia makan tadi ni. Pahala tu Allah bagi sama banyak macam mana dia puasa kepada kita. Ni benar-benar orang yang nak kebajikan ni, dia fastabiqul khairat. Dengar kata orang nak buat kebajikannya, dia akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebajikan tadi ni. Tak sayang pada harta benda dia. Tak akan kurang harta kita dengan sebab sedekah, tuan-tuan ni.
Nabi kata mana qasamalu 'abdin min sadaqah. Harta seseorang hamba tidak kurang dengan sebab sedekah. Hak kita duk sedekah selama ni tak pernah peluang harta kita. Betul lah kita ada 10 ringgit, kita boleh tabung 5 ringgit, tinggal 5 ringgit. Kuranglah. Zahirnya nampak lagu tu. Tapi Allah gantikan, Allah suburkan pada harta yang masih ada di tangan kita. Dengan disuburkan harta kita tadi ni diberi kebaikan, keberkatan pada harta yang ada, dan Allah ganti hak lebih baik daripada tu. Jadi saya seru pada tuan-tuan, lebih-lebih lagi pada diri saya cakap deras di depan ni, marilah sama-sama kita rebut peluang ni tuan-tuan. Lebih-lebih lagi pada 10 awal Zulhijjah ini, untuk kita sama-sama ambil peluang. Takat mana kita boleh buat, kita buat. 10 hari awal ni, kalau makan di kedai pun tengok kawan-kawan makan, kita tolong bayar dan sebagainya. Pasal apa? Nak ambil kelebihan bulan Zulhijjah ni, bersedekah, beri makan. Nak lagi pula orang tu baru lepas sembahyang subuh, mai balik baca Quran, dia makan di kedai, kita tolong bayar. Allah, hak tu kita tengok di akhirat nanti, pahala kita cukup besar. Bukan berapa duit pun kita duduk di Lostak ni makan, berani belanja orang lagi lah, bukan macam belah-belah Kuala Lumpur tu. Nah, maknanya ruang dan peluang tadi ni kita boleh buat, supaya kita ni dapat balasan dan kelebihan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita minta pada Allah agar diberi kemudahan pada kita untuk kita terus melaksanakan ibadat lebih-lebih lagi dalam bulan Zulhijjah ini, lebih-lebih lagi dalam bulan musim Korban ni. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan yang kita buat dan dijadikan sebagai bekal kita untuk bawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.